untuk mengkaji unsur-unsur politik yang ada dekat dalam industri muzik. Dan antara kajian yang telah dibuat dekat negara kita adalah representasi itu maksudnya adalah gambaran. Jadi gambaran-gambaran politik yang ada dekat dalam muzik yang telah dibuat kajian adalah dalam muzik-muzik yang berbentuk genre rock dan metal dan sebagainya. Tapi dalam kajian terhadap dalam genre rap ni masih lagi tidak ada kajian. Jadi saya telah mendapat persetujuan untuk saya mengkaji mengenai unsur-unsur representasi itu bermaksud gambaran. Jadi apakah saya akan mencari apakah rap-rap di dalam Malaysia ini yang mempunyai unsur-unsur politik di dalamnya. Jadi dan pembentangan ini juga saya telah dekat dalam pembentangan simposium debat, dan saya telah melakukan lagi banyak penyelidikan untuk saya masukkan dan saya tambah untuk saya lengkapkan dalam wacana tanah air kali ini. Okey, jadi saya nak tanya, apakah pandangan kita apabila kita melihat individu-individu seperti ini? Okey, secara bila saya dah tanya juga perkara-perkara ini dengan kawan-kawan saya, seperti pelajar-pelajar daripada engineering, daripada FPI, pelajar-pelajar daripada FEP dan sebagainya. Dan apa yang mereka mengatakan apabila saya tunjukkan gambar-gambar seperti ini, mereka akan mengatakan mereka ini adalah hanya penyanyi biasa. Hanyalah seperti golongan-golongan yang melakukan perkara-perkara yang sosial, yang mengambil ganja, yang pakaian seksi dan sebagainya. Tapi apa yang saya nak bawakan kepada anda hari ini adalah walaupun mereka ini merupakan golongan-golongan yang tidak dapat dinafikan mereka melakukan perkara-perkara tersebut, tapi saya ingin melihat partisipasi ataupun pelibatan mereka ini dalam dunia politik kita, bahawa dalam mereka menyalurkan karya-karya mereka turut menyelitkan unsur-unsur politik dalam mereka berkarya. Okay, next. Okay, jadi saya rasa boleh untuk saya terangkan secara awal apakah itu rap dan apakah sejarah awal rap. Bila rap ni merupakan salah satu subculture, subbudaya yang mana perkara ini datang daripada zaman penghambaan, yang mana pada suatu masa dahulu ketika proses penghambaan ini berlaku, di mana orang putih membawa orang berkulit hitam ini daripada Afrika, daripada Jamaika untuk ke negara-negara barat. Ketika itu di dalam satu kapal, dan di dalam satu kapal itu hamba-hamba berkulit hitam ini tidak dibenarkan untuk bercakap dalam bahasa ibunda mereka, tidak dibenarkan untuk berkomunikasi. Kerana apa? Kerana mereka takut sekiranya mereka ini melakukan muting ataupun pemberontakan dekat dalam kapal itu. Dan hamba-hamba ini hanya dibenarkan untuk berkomunikasi menggunakan hiburan sahaja, yang mana mereka ni dibenarkan untuk bernyanyi semata-mata untuk menghiburkan hati mereka. Jadi hamba-hamba ini telah menggunakan peluang yang telah diberikan ini, iaitu untuk berhibur dalam untuk berkomunikasi, untuk mereka berucap dan sebagainya. Jadi apa yang telah berlaku seterusnya, apabila hamba-hamba ini pergi, sudah sampai di darat, mereka masih lagi menggunakan kaedah yang sama, iaitu masih lagi berkomunikasi dalam keadaan menggunakan rentak-rentak muzik dan sebagainya. Jadi dari situlah munculnya bagaimana rap ini diadakan. Dan subculture ini semakin lama semakin berkembang, dan ianya mula dikaitkan dengan hip hop apabila di The Bronx, New York pada tahun 70-an, yang mana ketika itu masyarakat di situ yang sekumpulannya adalah masyarakat berkulit hitam. Mereka ini gemar melakukan perkara-perkara seperti mencontek dinding, menari dan melakukan rap ini. Jadi kita ingin juga melihat bagaimana rap ini, subculture ini boleh masuk ke negara kita. Dan pada hasil kajian saya, terdapat dua keadaan, iaitu gelombang pertama dan gelombang kedua kemasukan rap di negara kita. Dan pada gelombang pertama, iaitu pada zaman 90-an, iaitu seperti ketika itu muzik rock masih lagi mendapat sambutan di kalangan rakyat kita, di mana rock-rock jiwang dan sebagainya. Dan apabila gelombang pertama ini cuba dibawa, iaitu seperti kumpulan For You To See, KMU, Niko, Feminim dan sebagainya, mereka cuba bawa masuk budaya rap ini ke negara kita. Tetapi mereka ini tidak mendapat sambutan sangat gelombang kedua, kerana pada gelombang pertama ini kumpulan rock-rock jiwang masih lagi mendapat sambutan.
Tetapi pada gelombang kedua, ketika kumpulan-kumpulan rap seperti Too Fat, Pretty Amor, Teh Tarik Crew, Rifa dan sebagainya membuatkan hasil karya-karya mereka, mereka ini belum dapat sambutan. Kerana apa? Kerana pada gelombang kedua ini, rappers ini telah mengasing, mereka ini sangat berbeza dengan gelombang pertama. Kerana gelombang pertama ini, ketika mereka rap, masih lagi ada unsur-unsur rock jiwang dan sebagainya. Mereka masih menggunakan ayat-ayat yang mengenai cinta dan sebagainya. Tetapi berbeza dengan gelombang kedua, kerana mereka sudah bebas daripada unsur-unsur rock cinta itu. Kerana mereka memang mereka telah melakukan kajian dan pembacaan terhadap rap-rap di luar. Kerana pada tahun 70-an, apa yang berlaku di negara-negara barat, mereka menggunakan rap ini untuk menyebarkan maklumat-maklumat mengenai hak-hak sivil. Mereka mempertikaikan, mereka mengkritik pemerintah menggunakan muzik. Kerana pada kita lihat, selain daripada mereka melakukan demonstrasi, mereka juga menentang melalui karya-karya seperti ini. Mereka juga bersajak, bersyair, menulis buku untuk melakukan penentangan terhadap pemerintah. Tapi apa yang saya nak bawakan pada hari ini, saya akan hentikan skop terhadap dalam rap, dan kita akan lihat dan seterusnya bagaimana rap-rap di Malaysia ini mereka cuba mengkritik, mereka melakukan sindiran dan sebagainya terhadap pemerintah di negara kita. Okay, next. Okey, dekat dalam Malaysia, bagaimana kita lihat unsur-unsur politik dalam rap Malaysia ni jelas sekali kelihatan pada tahun 2000. Pada tahun 2000 ini, politik dan rap ni sudah makin berkembang. Namun